bohong sekali-kali. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Maka ikutilah kamu akan agama Nabi Ibrahim yang ikhlas, yakni berdasarkan tauhid, dan bukanlah ia dari orang-orang musyrik. Ikutlah agama Nabi Ibrahim, iaitulah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan agama Ibrahim, agama yang ikhlas, iaitulah agama tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami bangkitkan bagi tiap-tiap umat akan rasul, supaya rasul itu menyeru manusia kepada u'budullah, abdikan diri kepada Allah sahaja, wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut, iaitulah yang melampaui batas-batas Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, pada sifatnya, pada hukum syariatnya, pada segala-gala perkara yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam surah Al-Baqarah dahulu, diulang lagi dalam surah Al-Imran sebelum ayat ini. Orang Yahudi mendakwa Nabi Ibrahim adalah penganut agama Yahudi. Musyrikin Mekah juga mendakwa Nabi Ibrahim adalah taqi dia, datuk dia. Mereka adalah keturunan Ibrahim, zuriat Ibrahim. Ibrahim tidak musyrikin, Ibrahim tidak Yahudi, dan Ibrahim tidak Nasrani. Ibrahim adalah menganut Islam. Islam adalah agama nabi-nabi dan rasul-rasul yang berakhir dengan nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul sadaqallah, katakan Allah itu benar, Allah tidak bohong. Fattabi'u millata Ibrahim, ikutlah kamu akan millah Ibrahim, iaitulah ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, hanifan, yang ikhlas, agama tauhid, iaitulah agama la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, agama rasul-rasul, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ia termasuk di kalangan orang-orang musyrikin. Seterusnya Allah menyatakan lagi betapa peranan Nabi Ibrahim alaihi salam dan disambung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan tauhid, bukan saja dalam mengucap, bahkan dalam menerima rumah ibadat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama-tama, yang mula-mula dibina oleh manusia, ialah Baitullah, Kaabah ini, yang dibinakan di Bakkah. Bakkah yakni Makkahul Mukarramah, yang diberkati oleh Allah, yang terkandung di dalamnya berkat-berkat yang banyak, kebaikan yang banyak. Wa hudan lil alamin, dan memberi petunjuk kepada seluruh alam. Kaabah adalah rumah ibadat yang pertama yang didirikan di atas muka bumi. Didirikan di Makkah, disebut dengan Bakkah. Apa makna Makkah? Bakkah, para ulama mengatakan Bakkah atau Makkah mengandungi dua makna. Yang pertama dengan makna idlal, menghinakan mereka-mereka yang sombong dan takabur, menghinakan kuasa-kuasa besar dunia, raja-raja yang besar, pemimpin yang besar. Bila pergi ke Mekah, semua kena pakai ihram belaka. Sama. Tak boleh lagi nak letak pingat-pingat kebesaran. Tak boleh lagi. Sama saja. Mekah menundukkan pemimpin-pemimpin yang besar, orang kaya yang besar. Itu Makkah. Makkah atau Bakkah dengan makna izham, iaitulah bersesak-sesak, di mana Allah membenarkan manusia bersesak-sesak di Masjid Mekah, sehingga bercampur di antara lelaki dan perempuan ketika tawaf, dan bercampur ketika sembahyang. Tak boleh nak kawal, tak boleh nak kawal sembahyang di Mekah ni. Kita sembahyang di Mekah, topok-topok ada orang lelaki, topok-topok ada orang perempuan, topok-topok ada orang perempuan. Adapun masjid yang lain boleh kita susun, orang lelaki duduk sini, orang perempuan duduk sini. Masjid Mekah tak mampu nak buat. Makkah dengan makna izham, dengan makna bersesak-sesak. Dan Allah Ta'ala telah memilih
Makkah menjadi rumah yang pertama untuk ibadat. Dan Allah memerintah Nabi Ibrahim meletakkan asasnya. Disebut dalam hadis, rumah ibadat yang pertama yang mentauhidkan Allah ialah Kaabah di Makkah. Dan yang kedua ialah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ataupun Al-Qudus ataupun Baitul Muqaddas. Al-Quds ataupun Baitul Maqdis, bukan Baitul Muqaddis, itu salah. Tak Baitul Muqaddis itu betul. Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis ataupun Al-Qudus, Madinatul Qudus. Di mana itu termasuk di dalam awal-awal rumah ibadat yang didirikan. Yang pertama ialah Kaabah dan yang kedua ialah Baitul Maqdis. Allah Ta'ala jadikan tempat ini berkat. Cukup dengan keberkatan yang paling besar dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rezeki yang melimpah ruah. Buah-buahan, pakaian, perhiasan, kenderaan, semua yang ada dalam dunia yang diizinkan oleh Allah ada di Mekah. Walaupun tidak ada kilang di sana, tidak ada pohon kayu di sana, tidak ada kebun di sana, tapi semua buahan ada di sana. Ini keberkatan yang ada pada Mekah. Kalau zaman dulu dia musim haji saja orang ramai. Sekarang ni sepanjang masa orang ramai. Semua barang-barang ada di Mekah. Perniagaan yang sangat laris. Perniagaan yang sangat menguntungkan. Di antara keberkatan di Mekah ialah beribadat di Mekah. Dia beri pahala yang sangat besar. Satu ibadat di Al-Masjidil Haram menyamai 100,000 beribadat di tempat yang lain. Oleh kerana itu, mereka yang pergi ke Mekah hendaklah melazimi sembahyang berjamaah. Bila sudah masuk buat umrah, buat umrah, habis umrah tu kena jaga sembahyang jemaah. Jangan duduk sibuk buat umrah, tinggal sembahyang jemaah. Ini yang lebih penting daripada segala-galanya. Ini duduk bilang, demo buat berapa kali umrah weh? Tak tanya berapa kali sembahyang berjamaah di Masjid Mekah. Kalau nak buat umrah, mesti sembahyang jemaah, jangan tinggal. Kerana beribadat di Masjid Mekah ini menyamai dengan 100,000 beribadat di tempat yang lain. Ini keberkatan yang ada di Mekah. Wa hudan lil alamin, dan petunjuk kepada seluruh alam. Petunjuk kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memelihara Mekah. Ketika Abrahah yang memimpin bala tentera dengan gayah yang besar bercita-cita untuk merobohkan Kaabah. Lalu Abraham minta dipanggil pemimpin Mekah di masa itu. Lalu dipanggil Abdul Muttalib, toki Nabi SAW. Kata Abraham, apa yang mu nak minta? Abdul Muttalib kata, aku nak minta unta aku mu rapah. Unta aku mu rapah. Kambing-kambing yang mu rapah, itu aku nak minta balik, kena ganti balik. Kambing-kambing orang aku yang mu rapah tu kena ganti balik. Abraham tercengang. Dia ingatkan minta jangan roboh Kaabah. Aku mari ni aku nak roboh Kaabah. Kata Abdul Muttalib, inna lil baiti rabban yahmih. Sesungguhnya bagi rumah Allah ini ada Tuhan yang menjaga dia. Kata Abdul Muttalib. Maka Abraham yang bercita-cita untuk merobohkan Kaabah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tayran ababil, dengan bala tentera burung yang membinasakan Abraham dan bala tenteranya. Kerana Abraham ingin mencabar Kaabah, mencabar Baitullah dengan membina Qulais. Qulais ialah rumah yang dibuat kononnya macam Kaabah juga di Yaman. Bila Abraham menguasai Yaman, Abraham ni ialah seorang pemimpin tentera yang dihantar oleh Raja Habasyah menawan Yaman. Bila dia tahu orang Arab mengunjungi Kaabah, mengunjungi Baitullah di Mekah, lalu Abraham pun buat satu rumah lagi, Qulais. Dinamakan Qulais supaya orang Arab pergi situ. Tiba-tibanya gedera, hina rumah yang didirikan oleh Abraham. Menyebabkan Abraham marah dan geram, lalu menyusun bala tentera untuk menyerang Kaabah dan meroboh. Kaabah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Kaabah adalah petunjuk kepada tauhid, kepada mengesahkan Allah.
Semua orang Islam yang mengucap 2 kalimah tauhid menghadap ke arah Kaabah untuk menghadap Allah Ta'ala dengan satu peraturan. Bukan menyembah batu Kaabah itu. Kita bukan sembah batu Kaabah, tidak. Kita menghala ke arah Kaabah saja. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Halakanlah mukamu ke arah al-masjidil haram, ke arah Kaabah itu. Dalilnya kalau Kaabah itu dimusnahkan, batu dia kita ambil bawa ke sini, buat di sini, tak boleh hadap sini, kena hadap di sini juga. Di sini menandakan kita tidak menyembah batu Kaabah, kita menyembah Allah. Batu Kaabah itu adalah lambang dan syiar tauhid saja. Berbeza dengan orang kafir, usung berhala dia bawa ke batu kek, bawa ke sana, bawa ke sini, dia hadap ke batu itu. Ini beza. Kita tidak menghadap ke batu, kita menghadap ke arah Kaabah itu, bukan menyembah batu Kaabah. Ketika orang Islam mengucuk Hajar al-Aswad, Saidina Umar zaman pemerintahan dia belum kucuk Hajar al-Aswad. Saidina Umar kata, ya Hajar al-Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la yadhurru wa la yanfa. Laula ra'aitu Rasulullah SAW laula ra'aitu Rasulullah SAW qabbalaka ma qabbaltu. Wahai Hajar al-Aswad, aku tahu mu adalah batu yang tidak memberi apa-apa manfaat dan tidak memberi apa-apa mudarat. Kalau sekiranya aku tidak tengok Rasulullah kucukmu, nescaya aku tak kucukmu Hajar al-Aswad. Kita kucuk Hajar al-Aswad kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Bukan batu yang memberi mudarat dan memberi manfaat. Kita tidak memuja batu. Tak dinafikan Hajar al-Aswad itu ada kelebihannya. Dan disunatkan istilam. Istilam dengan makna kita pergi kucuk ataupun isyarat dengan tangan. Bukannya wajib, sunat. Jangan buat sunat, buat kerja haram. Kerana nak kucuk Hajar al-Aswad, gocoh orang. Nak kucuk acak kali, gocoh, sigung orang. Menjadi haram pula. Padahal sunat saja. Dan kita mendapat kelebihan sunat. Cukup dengan isyarat saja. Kalau kita tak boleh nak kucuk. Kalau pergi kucuk sekalipun, sigung orang, jawab dia berdosa. Tidak boleh kelebihan sunat itu. Dan kita nak sedar bahawa Kaabah ini mempunyai kelebihan, berkat dan petunjuk kepada seluruh alam, seluruh manusia. Fihi ayatum bayyinat. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata menunjukkan kemuliaannya. Kaabah ini mengandungi kemuliaan-kemuliaannya. Di antara kemuliaannya, pahala yang sangat besar. Doa diperkenankan. Tempat yang paling afdal kita berdoa ialah di Multazam. Multazam ialah di antara pintu Kaabah dengan Hajar al-Aswad. Itu Multazam. Oleh kerana itulah maka ramai duduk kupur di situ. Pasal apa orang ramai tak tahu lah. Tengok orang ramai tu, pasal apa orang ramai tak tahu kahli. Sebab di situ mempunyai kelebihan. Dikenali dengan Multazam. Di antara pintu dengan Hajar al-Aswad. Di situ mempunyai kelebihan yang tersendiri. Kalau pergi ke Mekah, ada peluang berdoa di Multazam. Di antaranya Hijr Ismail. Hijr Ismail lah kawasan lingkungan yang berhanturan dengan Kaabah, yang dipagar dengan batu. Kalau kita tawaf, kita tak boleh tawaf masuk dalam. Kena tawaf di luar daripada Hijr Ismail. Kerana Hijr Ismail sebahagian daripada Kaabah. Dan disunatkan kita berdoa di Hijr Ismail. Dan di antaranya ialah di Telaga Zamzam. Itu tempat yang mengandungi kelebihan. Dan di antaranya ialah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim akan disebut lagi. Disebut. Fihi ayatum bayyinat. Padanya di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata, yang jelas menunjukkan kemuliaannya dan keberkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maqam Ibrahim, Maqam Ibrahim. Maqam ni bukan ada kubur di sini. Bukan ada di sini ada kubur Nabi Ibrahim. Maqam di sinilah tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika mendirikan Kaabah. Ketika Ibrahim mendirikan Kaabah bersama dengan puteranya Ismail, Ibrahim telah menjadikan batu sebagai pelapis untuk dia jejak Kaabah itu. Macam-macam ceritalah, diriwayatkan mukjizatnya. Bila tinggi, batu jadi tinggi. Dah.
batu jadi turun. Itu mukjizat. Dan ada tapak kaki Nabi Ibrahim pada batu itu. Asalnya berdempet dengan Kaabah. Dan dipindah di zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana mengganggu orang tawaf. Sayyidina Umar alih letak jauh daripada Kaabah. Supaya tak ganggu orang tawaf. Wa man dakhalahu kana amina. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya, yakni ke dalam Al-Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah, dan masuk ke dalam kawasan makam Ibrahim, kana amina, aman, tenteramlah dia. Maka amanlah dia. Aman. Allah Ta'ala beri keamanan kepadanya. Aman dunia dan aman akhirat. Di antaranya, kalau kerja orang, musuh apa, sampai situ tak boleh ganggu. Ini tempat yang aman. Bukan saja di zaman Islam, termasuk di zaman jahiliah. Zaman jahiliah, zaman sebelum Nabi SAW, orang kafir pun tak berani nak gaul, tak berani nak kata orang di situ. Aman. Apa jadi masalahnya? Zaman jahiliah dulu, dia tawaf, orang puang telanjang. Sampai aman, tak sampai dia nak ganggu. Itu jadi telajuk, jadi menatang pula. Ini zaman jahiliah. Dia tawaf dari keadaan bertelanjang. Bila mari Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad telah mengharamkan amalan jahiliah ini. Dan Allah mewajibkan manusia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan sabit bagi Allah. Sabit bagi Allah. Allah telah membuat satu ketetapan. Mewajibkan ke atas manusia yang beriman supaya menunaikan haji ke Baitillahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila. Kepada sesiapa yang mampu pergi ke Kaabah itu. Di mana di sini menyatakan haji adalah ibadah yang wajib. Ibadah harta benda, di antara amalan harta benda ialah amalan haji. Terpaksa kita menyediakan harta benda kerana nak pergi haji, menyediakan bekalan. Di antara ibadah badan, kerana kita menghadapi kesusahan mengerjakan haji, musafir yang jauh, mengalami berbagai-bagai kerenah manusia, langgar melanggar, himpit menghimpit, mengajar kita bersabar. Haji ini ada ibadat harta, ibadat jasad dan ibadat roh. Ada dalam haji. Harta pun ada, jasad pun ada, roh pun ada. Untuk mendapat pahala haji, kita mesti bersabar. Kelebihan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah, tidak ada balasannya melainkan syurga. Haji adalah rukun Islam yang kelima, yang wajib ditunaikan oleh sesiapa yang mampu. Mampu dari segi harta benda, tambang menambang, bekalan, kemudahannya, dan mampu tubuh badan dia untuk menunaikan haji. Kalau tak mampu tubuh badan, dia boleh hupuh orang, mengusung dia, bawa dia, supaya mengerjakan haji. Dan haji ini ibadah yang bersangkut dengan kuat pada kita. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sesiapa yang kufur, yang engkar, maka sesungguhnya Allah maha kaya daripada seluruh alam. Barang siapa yang engkarkan ibadat haji, sengaja tak mau pergi haji, harta ada, duit ada, keamanan pun ada. Kalau sekiranya harta ada, duit ada, tapi tak ada keamanan, orang berperang di tengah jalan, tak boleh pergi, maka dimaafkan, diizinkan oleh Allah. Apa yang jadi masalah? Aman, harta ada, tak ada apa-apa, saja tak mau pergi. Saja tak mau pergi. Kalau ada azam nak pergi, cuma tak mau pergi lagi, tapi ada masa nak pergi, itu lain ceritanya. Kerana termasuk dalam wajib muwassa'. Wajib ni ada dua, ada wajib mudayyak dan ada wajib muwassa'. Wajib mudayyak ialah wajib yang waktunya sempit, tak boleh nak tangguh lagi. Macam puasa Ramadan. Puasa Ramadan dalam bulan Ramadan tu saja tak boleh tangguh dah. Ini wajib mudayyak. Ataupun waktu semayang yang akhir waktunya, nak habis dah, sekadar semayang saja, tak boleh tangguh ni. Ini mudayyak. Muwassa' ni masanya luas. Di antaranya dia tak boleh pergi lagi tahun, nak pergi tahun depan, ataupun 2 tahun lagi anggaran dia. Ada keazamannya nak mengerjakan haji.
Walaupun sebaik-baiknya, jangan ditangguh. Kalau boleh, pergi selalu haji. Jangan bila tua dah orang mepeh nak pergi haji. Mepeh. Masa muda, ada kemampuan, ada harta, tak boleh pergi haji. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Yang tak bolehnya ialah mereka yang kufur, yang engkar. Kalau mengengkarkan wajibnya haji, dia mengatakan haji tak wajib, jadi kafir wal'iyadzubillah. Dia kata haji ni tak wajib, maka jadi kafir. Haji tetap wajib. Bila turun ayat ni dan Allah mengatakan haji itu wajib, barang siapa yang kufur, maka Allah Ta'ala maha kaya, tak ada apa-apa pada Allah Ta'ala. Maka seorang sahabat nama Al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ni ialah seorang pemimpin Badui. Pemimpin Badui Arab yang terkenal dengan keras, yang terkenal dia tahu apa, jauh daripada Madinah. Dia ni terkenal dengan gasang. Ada orang Badui yang tak ada pelajaran. Ya Rasulullah, adakah wajib tiap-tiap tahun? Dia tanya Nabi. Wajib ni wajib tiap-tiap tahun ke Rasulullah? Kalau kata kalau wajib tiap-tiap tahun beratlah, Rasulullah kata kepada kamu, maka Allah mewajibkan seumur hidup. Dan boleh kamu nak buat ibadat yang sunat, haji yang sunat. Dia benarkan kamu buat haji yang sunat. Yang ni wajib dalam seumur hidup kepada kamu. Adapun yang lain selepas itu kalau nak buat pula adalah sunat. Barang siapa yang engkar, maka Allah Ta'ala maha kaya daripada sekian makhluk sekian alam. Tak merugikan Allah Ta'ala, rugi kepada kamu sendiri, diri kamu sendiri. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai ahli kitab, wahai puak-puak Yahudi yang tahu kitab, yang reti kitab,